Okey, jadi sambung perbincangan kita bab 4 Sains Tingkatan 2, topik dia kesihatan manusia. Jadi dalam topik ni kita akan belajar tentang apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Berjangkit ni contohnya macam COVID lah, dia contagious. Maksudnya kalau seorang kena, kita pergi dekat orang tu, kita pun mungkin boleh kena. Okey. Tidak berjangkit ni contohnya macam kencing manis, tak. Yang tu berdasarkan genetik ataupun pemakanan kita. Apakah yang menyebabkan penyakit berjangkit tersebar? Bagaimanakah mikroorganisme yang memasuki badan dimusnahkan? Macam inilah kita akan belajar topik ni. Okay, yang ni boleh baca tentang ni. Lepas tu, yang ni perbezaan dia. Penyakit berjangkit disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Contohnya ni tuberkulosis, batuk kering, sesama daripada virus. Okey, tidak berjangkit, inilah faktor genetik ataupun lifestyle kita, cara kita makan, kanser, hipertensi, diabetes, asma. Okey, dan boleh baca yang lain-lain tu. Bagaimanakah penyakit berjangkit tersebar? Okey, salah satunya disebabkan oleh patogen. Dia tersebar disebabkan oleh contohnya virus. Bila kita bersin kan, dia macam Hashim. So dia akan keluar, virus tu keluar pergi dekat orang lain. Sebab tu kita kena pakai mask waktu COVID, sebab kita nak avoid virus tu daripada masuk ke badan kita. Okey, kulat, cacing. Okey, dan yang ni satu lagi, dia juga boleh tersebar melalui udara, air kita. Sebab tu kalau orang contohnya batuk, kita jangan pergi dekat orang tu, nanti kita mudah kena. Ni titisan ni droplet, macam batuk lah. Okey, daripada mulut, daripada dia bercakap. Okey, habuk pun boleh juga. So kita kena pergi tempat yang bersih lah. Dan dia ada cara untuk kita cegah macam mana. Pakai penutup muka, tidak meludah di merata-rata tempat, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang sesak. Crowded tu tak boleh sebab kita tak tahu siapa yang ada penyakit. Okey, cukup cahaya kerana mikroorganisme boleh dibunuh. Okey, yang ni yang air. Bila banjir sebenarnya tak elok kita main air. Sebabnya kat situ kita tak tahu ada mikroorganisme ke apa yang boleh tersebar. Okey, ini boleh baca secara details lah untuk lebih faham. Patogen tu dia macam dia benda yang akan bagi harmful penyakit dekat badan kita. Contohnya macam mikroorganisme. Kita tengok sanitasi ni, sanitation, pembersihan diri kita. Okey, lagi chlorella ni dia ialah alga. Amoeba ni dia ialah dia kecil, dia haiwan, tapi haiwan yang dia panggil dia phytoplankton. Dia adalah dalam air ni. Okay, ni apa yang kita boleh buat. Klorin boleh matikan kuman. So dekat swimming pool dia akan letak warna putih. Okey, lepas tu tandas kena ada macam contohnya antibakteria, selalu cuci, didihkan air, cuci tangan sebelum makan ataupun selepas menggunakan tandas, sebab dekat tandas ada banyak mikroorganisme yang berbahaya. Ni daripada segi sentuhan. So kalau orang kena kulat ni, macam dekat kulit dia, kita tak boleh share towel dengan dia. Okey, lepas tu sifilis, patogen, semua ni lah. Okay, then jangkitan juga boleh. Okay, yang tadi dia melalui sentuhan. And then yang ni melalui vektor. Vektor ni maksudnya haiwan lah. Patogen ni mikroorganisme. Dia boleh melalui lipas, lalat, Aedes, salmonella, denggi. Semua tu. Ni contoh-contoh penyakit dia. Okey, malaria disebabkan gejala ni, gejala lah simptom dia, apa, demam,
Okay, ni patogen dia. Yang patogen ni maksudnya penyebab dia lah. Disebabkan oleh apa. Okay, yang ni vektor pembawa dia, nyamuk. Dia gigit. Lepas tu yang ni kolera, bakteria. Lepas tu yang bawa dia ialah lalat. Cara jangkitan dia kalau kita makan makanan yang tercemar. Lepas tu denggi, zika, kepialu, leptospirosis. Ini boleh baca. Nanti kalau ada soalan boleh jawab. Okay. So yang ni contohnya macam lalat tu. Dia dah macam infected. So dia kena lalat tu dia ada virus. Dia pergi gigit orang lain. So virus tu dia akan pergi dekat orang tu lah. Tu maksud dia. So step number 1, number 2, number 3. Yang ni lalat number 1, number 2, number 3. So boleh baca. Yang ni dia ada peringkat primer dia, peringkat rumah. Okay, so pencegahan dia lah. Apa yang kita boleh buat? Bersihkan rumah, lepas tu ambil vaksin, pergi buat pemeriksaan, makan gaya hidup yang sihat. And then sekunder, pergi treatment, rawatan, pergi klinik, pergi hospital, asingkan. Asingkan ni macam kita ni lah, quarantine. Tertia, kita musnahkan pembiakan dia. Fogging contohnya. Lepas tu kuatkuasakan undang-undang. Okay. Okay, pertahanan badan kita ada 3. Pertahanan badan ni dia macam defense mechanism kita. Yang ni kulit, barisan pertahanan, first line of defense, second line of defense, third line of defense. Okay, kulit. Yang kedua ni sel darah putih. Sel darah putih kita tu dia akan lawan bakteria. Yang ni, yang lain ni antibody lah. Antibody kita yang ketiga. Kalau antibody kita kuat, kita boleh lawan. Kita susah dapat penyakit. Kalau dapat apa kita boleh lawan. Kalau antibody kita lemah, kita akan senang dapat penyakit. Okay, yang ni nanti boleh baca macam mana dia bertindak balas. Sebum ni dia macam minyak-minyak macam tu. Perlu kan kulit kita kan berminyak. Mucus ni dia macam cecair. Okay, faraj ni ialah bahagian perempuan lah. Fagositosis ni maksudnya dia macam makan, musnahkan dia. Musnahkan bakteria ni. Dia macam makan, at the same time dia musnahkan. Antibody ni daripada badan kita. Antigen ni dia macam benda asing. So antibody ni akan musnahkan antigen ni. Okey, kepentingan imunisasi. Imunisasi yang vaksin lah penting. Tapi setengah orang dia tak ambil vaksin. Dia macam depends kepada orang. Kalau kita dah belajar, kalau kita rasa dia bagus, then kita ambil lah. Keimunan pasif dan keimunan aktif. Pasif ni maksudnya, sekejap dekat sini dia ada cerita. Okey, bila keimunan pasif ni, antibody kita ada 2 jenis. Pasif dan aktif. Okey, yang pasif ni dia sekejap. Okey, so dia kata keimunan boleh dikelaskan kepada 2 jenis, iaitu keimunan pasif dan keimunan aktif. Kedua-dua jenis keimunan ini diperoleh secara semula jadi atau buatan. Natural ataupun kita buat dia. Buat dia macam vaksin tu lah. Okey, keimunan pasif, badan memperoleh antibody daripada sumber luar. Contohnya macam bila baby, dia dapat antibody dia daripada susu ibu dia. So dia akan meningkat lah. Sebab tu pentingnya breastfeeding. Okey, lepas tu ni semula jadi. Kalau buatan, anti-serum. Contohnya, anti-serum ni dia kena gigitan ular. Dia cucuk. Dapat daripada luar kan. Macam COVID juga kita cucuk. Dia ada macam 3 kali lah. Kalau cikgu ambil 3 kali. Okey, kalau aktif badan kita hasilkan sendiri. Contoh semula jadi. Contohnya kalau kita macam dah kena demam, sesama. So kita dah ada antibody dalam badan kita. Bila kita kena the next time, sehari 2 kita dah sembuh dah. Sebab badan kita dah tahu macam mana nak lawan virus tu. Kalau buatan, dia terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati. Ni vaksin lah buatan dia. Ni beza. Yang ni dia setiap kali kena cucuk. Yang ni bila dah lama-lama dia dah immune lah. Macam COVID tu lama-lama dia dah kuat dah, strong. Kalau macam
kita kena paku karat ke, kena gigit ular ke, kita kena setiap kali kena pergi. Dia tak long term. Yang ni dia dah long term. Okay, yang ni kita kena jagalah antibody kita. Contohnya jangan terdedah kepada pencemaran udara, jangan terdedah kepada pesticide, jangan stres, jangan ambil gula berlebihan, dapat tidur yang cukup, semua ni. Okay, so dah habis dah bab 4.